بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Maksudnya Allah yang Maha Pemurah, dan maksudnya dan mereka yang berkata yang Maha Pemurah telah mengambil mempunyai anak. Maha suci Allah. Sebenarnya para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah yang mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, yakni di depan malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang redai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah ilah, iaitu Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini bercerita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dan bercerita tentang sifat-sifat malaikat. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Mereka mendakwa bahawa Ar-Rahman itu mempunyai anak. Ar-Rahman dalam Quran ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Allah sama orangnya. Allah mempunyai 99 nama. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah itu ada 99 nama, maka hendaklah kamu berdoa kepadanya. Jadi sebut Ar-Rahman ni Allah lah, bukan Tuhan selain daripada Allah. Wa qalu, mereka berkata bahawa Ar-Rahman itu mempunyai anak. Ini adalah dakwaan-dakwaan orang-orang kafir musyrikin Mekah, lebih-lebih lagi daripada Bani Khaza'ah, yang beranggapan bahawa Allah itu mempunyai anak perempuan. Anak-anak perempuan itu di kalangan malaikat-malaikat. Itu dakwaan-dakwaan tanpa ada buktinya nyata. Malaikat ini sebenarnya adalah makhluk ciptaan Allah. Ada baru ni minggu yang lepas, orang yang tanya pada saya, doktor, apakah hujah dalil akal wujudnya malaikat? Wujud malaikat ada dalil akal tak? Kalau wujud Allah tu ada dalil akal. Ciptaan langit dan bumi ini adalah dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalil wujudnya malaikat? Tak ada. Dalil akal tak ada. Dalam Quran hadis je. Quran bagi tahu, Allah bagi tahu kat kita tahulah. Nak cari mana lagi? Ada dakwa dia jumpa malaikat, padahal bukan jumpa malaikat tu, dia jumpa setan. Macam mana nak beza malaikat dengan setan? Entah. Malaikat pun kita tak pernah jumpa. Setan tu, kita tengok hantu polong tu kan setan. Nampak apa? Toyo tu setan. Malaikat ni macam mana? Jumpa apa kita terkejut. Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita cerita berkali-kali dah, didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Itu pun terkejut
demam. Berhari-hari demam. Cuba disejukkan oleh Siti Khadijah. Khadijah isteri Nabi Muhammad SAW. Bertanya khabar daripada pak saudara dia. Tanya pula, ni kenapa ni? Dia kata yang tu jumpa tu, itu namanya Nahmus, Jibril. Bagi tahu kat Nabi, Nabi pun faham lah itu Jibril. Jumpa sekali lagi, Nabi jumpa lagi malaikat. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, dia tengok kiri tak ada, tengok kat kanan ada. Ni dah hati-hati ni, dah kenal. Dah tahu dah, malaikat dah jumpa dia. Tengok kiri tak ada, tengok kanan tak ada, depan tak ada, belakang tak ada. Tengok ke atas. Atas penuh satu langit tu muka Jibril. Lagi terkejut. Turun pula ayat Quran, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang muslim. Nabi pun muslim lah, takut terkejut. Tu jumpa malaikat dengan wajah yang sebenar. Kita ni nak jumpa malaikat tak ada. Boleh jumpa. Kalau jumpa pun kita tak kenal juga. Agak-agak perasaan kita rasa kenal. Tapi nak katakan wujud atas dasar rasional kita tak tahu. Kita ni manusia biasa. Dan kewujudan daripada malaikat itu, wujudnya adalah terbukti dalam Quranul Karim. Pengkhabaran daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara sifat-sifat malaikat ni, dia tak ada anak. Dia tak ada perasaan. Yang inilah Allah nak cerita ni, subhanah. Subhanah, maha suci Allah. Allah tidak mempunyai anak. Allah tidak mempunyai anak. Tak ada. Maha suci Allah. Allah bukannya sifat nakkan anak. Bukan sebagaimana cerita daripada cerita Tuhan-Tuhan Yunani. Zeus, anak dia, anak di kalangan manusia. Dia jumpa kiranya dia bersama dengan manusia, dapat anak separuh manusia, separuh Tuhan. Itu cerita-cerita karut. Cerita-ceritanya tak ada sandaran. Malaikat ceritanya ada sandaran. Allah bercerita subhanah, maha suci Allah, bal ibadun mukramun. Mereka ni, para malaikat ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di sisi Allah. La yasbiqunahu bil qaul. Mereka ini taklah kiranya mula nak berkata apa pun. Tak adalah sikit-sikit nak lebih daripada Tuhan. Tak ada. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka ini, di kalangan malaikat ini, apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia buat. Dia tak adalah macam kita nanti dulu, nak makan dulu sat, nak makan dulu, nak minum dulu, nanti jap nak rehat sekejap. Dah. Malaikat ini diciptakan tak mempunyai nafsu, tak mempunyai jantina. Jibril tu jantan ke betina? Tak ada langsung. Tak ada jantina. Jantina ni, lepas tu pula tak ada berpasangan. Dia adalah makhluk diciptakan agar mengikut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ni banyak tugas dia. Jibril yang kita biasa dengar tu yang sampaikan wahyu, itu pun besar dah, katanya 700,000 kepak. Ada yang besar lagi, yang menanggung arash, ada 70, nak kata orang 70 malaikat, 70,000 malaikat. Yang tak tahulah besar mana arash tu menanggung. Dan jenis malaikat ni dibuat daripada cahaya. Bila kita kata cahaya ni jirim ke, jisim ke, dia jenis apa? Kita tengok cahaya kita ni, dia boleh lalu kat mana-mana, tapi dia tak boleh lalu melepasi pada tembok. Tak ada, dia tidak melepasi tembok. Kita tahu cahaya kan, kalau ada benda dia kira tak boleh lalu, tapi cahaya boleh lalu ke mana-mana. Bal ibadun mukramun. Mereka semua ni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ya'lamu ma baina aydihim. Allah Maha mengetahui apa dia buat. Wa ma khalfahum, dan daripada belakang mereka. Malaikat ni dia buat apa Allah tahu semuanya sekali. Semuanya sekali. Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka itu tidaklah memberi manfaat pada manusia. Malaikat ni dia boleh bantu tetapi atas perintah Allah SWT, atas dasar redha Allah SWT. Wa hum min khashyatihi mushfiqun. Antara sifat malaikat ni, dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takut sangat dengan Allah, sebab dia tahu, malaikat ni tahu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat banyak buat kerja. Kerjanya banyak, kita pun tak reti ya. Ada berapa banyak malaikat? Oh, ibu-ibu juta-juta. Besarnya pun dah besar dah. Kita ni manusia ni dekat muka bumi ya. Luar muka bumi entah tak ada. Tapi malaikat ni dekat di seluruh alam semesta. Kerja dia buat kerja Tuhan. Kerja dia buat kerja Tuhan. Kita ni manusia, kalau kita belajar sains, kita tidak boleh keluar lebih daripada bumi. Kat langit yang tinggi itu pun kita dah tercungap-cungap dah. Keluar pada bumi, badan kita tak tahan. Satu sebab radiasi. Matahari tu dia ada macam radiasi, panas. Katanya angkasa itu baunya bau hangit. Bila badan manusia ini kalau dekat angkasa sana, dia macam di dalam vacuum. Vacuum, tahu vacuum? Tak ada angin, tak ada air. Badan kita semuanya akan keluar, keluar air. Badan kita akan rasa sakit dan terus pengsan, mati tu kalau kita kat luar sana. Tapi malaikat bukan begitu. Sebab apa? Dia daripada cahaya. Dia bukan badan macam kita. Dia bukan ada dikirim. Dia bukan ada air badannya. Bukan ada tanah. Dia ada daripada apa? Cahaya. Cahaya. Jangan dok tanya saya lah, Nabi Isra' Mi'raj tu macam mana tu? Dia pakai baju angkasawan ke? Wallahu a'lam, bukan kerja kita. Kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepasi langit sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, tempat paling jauh sekali. Wa man yaqul minhum inni ilahum min dunih fadzalika najzihi jahannam. Barang siapa yang berkata, barang siapa di kalangan mereka, di kalangan musyrikin mengatakan bahawa, di kalangan orang kafir mengatakan inni ilah, bahkan aku ni Tuhan. Dia dah tak mengaku Allah tu Tuhan, dia mengaku dia pelaku Tuhan. Lebih pada segala-galanya Tuhan selain pada Allah. Manusianya mengaku dia Tuhan. Manusia ini sebenarnya lemah dalam ada had tempoh masa. Berhajat kepada makanan, berhajat kepada orang lain. Tapi di kalangan manusia ada yang mengaku dia Tuhan. Golongan macam ni, fadzalika najzihi jahannam. Mereka ini kami akan memberi pembalasan neraka jahanam. Neraka jahanam, neraka yang paling teruk kali tempat dia. Kadzalika najzil zalimin. Sedemikianlah kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, memberi balasan terhadap golongan-golongan yang zalim. Golongan-golongan yang zalim, orang yang melakukan syirik, mengaku bahawa dia adalah Tuhan, menyembah selain pada Allah, semuanya sekali adalah golongan-golongan yang zalim. Kita ni orang-orang yang syirik, kita rasa kesian. Kesian sebab apa? Jiran kita. Kesian-kesian juga atas dasar kemanusiaan. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu melakukan kezaliman. Lebih-lebih lagi zalim dari segi akidah, tidak memperakui Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengharapkan pembalasan di akhirat nanti. Dia tak ada doa pun.
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Maksudnya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk, dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Ayat ini berceritakan tentang fakta-fakta saintifik mengenai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memang Quran bukanlah buku sains, bukan buku sejarah. Dia adalah buku petunjuk pada kita. Allah mengajar pada kita, antaranya kita nak beriman kepada Allah, hujah-hujah pada akal, hujah-hujah saintifik itu ada. Allah sebut, awalam yaral ladzina kafar. Tidakkah golongan-golongan kafir melihat, meneliti, mengkaji? Awalam yaral ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu tak percaya pada Tuhan kita, dia tak tengok ke? Annas samawati wal arda kanata ratqan. Bahawa langit dan bumi sebelum ini adalah satu. Fafataqnahuma, maka kami pun pecahkannya. Zaman moden ni, zaman kita sekarang ni lah, menjadikan ayat di surah Al-Anbiya ayat 30 ini menjadikan surah ini, ayat ini sebagai hujah tentang teori terciptanya langit dan bumi. Teori terciptanya langit dan bumi yang dipanggil teori Big Bang. Teori Big Bang ini telah diterima oleh golongan saintifik sekarang ni, golongan fizik, terutama sekali daripada profesor yang dah meninggal, nama dia Profesor Einstein. Einstein, pakar fizik. Dia kata langit dan bumi ni sebenarnya satu, sebiji. Lepas tu berlakunya letupan raksasa, letupan besar, kemudian pecahlah langit dan bumi. Pecahnya sehingga jadilah bumi dan planet-planet semuanya sekali. Ianya berdasarkan daripada hujah apabila teropong paling besar, paling gergasi di Amerika Syarikat. Teropong daripada Amerika Syarikat, apa nama teropong besar tu? Paling besar sekali. Dia perhatikan perubahan-perubahan seluruh planet-planet, bintang-bintang yang wujud sekeliling bumi, dan angkasa-angkasa, galaksi-galaksi yang jauh. Teropong, kiranya teropong bintang. NASA memberi kesimpulan. Dia kata teropong tu tunjuk semua daripada bintang-bintang ini berubah sedikit demi sedikit warnanya. Daripada putih menjadi biru, daripada biru menjadi kemerahan, dan kemerahan makin merah, makin merah, makin merah. Mengikut daripada teori fizik,
langit-langit ini, bintang-bintang ini, dia makin menjauh antara satu sama lain. Maksudnya bagaikan benda letusan, ada perkembangan, makin lama makin jauh. Jadi Einstein ambil hujah ini mengatakan bahawa bagaimana dia berkembang, mestilah ada letupan di tengah-tengah, kemudian meletup dan pecah seluruhnya sekali. Itulah galaksi-galaksi, bintang-bintang yang seluruhnya begitu, katanya Einstein. Jadi apa yang dikeluarkan teori daripada Einstein itu, Quran dah sebut lama dah. Innas samawati wal arda kanatan ratqa. Ianya adalah satu bentuknya kiranya kekeras padu satu tempat. Fafattaqnahuma, maka kami pecahkan. Itu dia katakan teori Big Bang. Sama ada benar atau tidak hujah itu, Quran dah cerita. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air itu semua kehidupan. Ini juga telah dibuktikan golongan geologis, saintis pun dah cek dah. Kehidupan kiranya binatang-binatang semuanya melata di bumi ni asal daripada laut semuanya sekali, daripada air. Kemudian adanya mikrob, jadilah binatang-binatang air, dan binatang air itu keluar daripada air naik ke darat, dan berlakunya evolusi. Semua tu daripada air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan daripada air itu semua kehidupan yang ada yang melata sekarang ni. Afala yu'minun, adakah kamu tidak beriman lagi? Allah dah cerita, Allah dah dedah dah. Benda ini diceritakan zaman Nabi Muhammad SAW, kita pun tak reti sebenarnya. Nabi pun tak reti apa benda dia cerita ni, tapi mereka itu beriman. Saya baca daripada buku-buku orang lama dulu, kiranya tafsir lama dulu, bercerita tentang langit tu satu tidak dipecahkan. Dia orang cerita ialah sains tak sampai lagi mereka. Dia orang cerita apa? Langit tu satu, bintang tu, langit tu satu kumpulan, bumi itu satu kumpulan, kemudian sekali dipisahkan, macam tu. Baca-baca idea. Tapi zaman sekarang kita dah nampak dah apa maksud. Maksudnya adalah semuanya sekali daripada Allah Subhanahu Taala. Allah cipta, itu cara Allah cipta. Dan bilion-bilion tahun dahulu kalau kirakan ikut teori pada Einstein. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim, dan kami jadikan bumi itu rawasiya, ada tiang-tiang, ada gunung ganang, antamida bihim, yang kiranya dijadikan bumi itu kukuh, ada tiang-tiang, ada pengeras dia. Jadi ada yang kiranya sebut, saya tengok daripada tafsir Munir sebut, bumi sebelum jadi bumi, sebelum ada air, dia adalah satu kiranya satu pepejal yang banyaknya apa dia panggilnya, ada volcano ni, letusan apa dia panggil, letusan lahar, gunung berapi. Kemudian dikeras, dengan keras tu maka jadilah kira bumi itu keras. Rawasiya, saya nampak rawasiya di sini adanya kiranya bukit bukau, yang kalau tak ada kiranya paku-paku yang di atas bumi itu, bukit itu kiranya kita punya bumi itu bergerak. Kita sebenarnya kalau kita belajar daripada ilmu sains, kita belajar ilmu sains ke belajar Quran, Quran nak cerita ni. Quran bercerita bumi ni sebenarnya dia bergerak sebenarnya laju. Bumi ni bergerak laju, kita yang tak perasan. Quran bercerita sebagaimana kamu tengok sebenarnya bukit bukau itu sebenarnya bergerak, mengelilingi matahari kelajuannya. Itu bumi mengelilingi matahari. Kita tak bincang lagi matahari keliling apa, bergeraknya laju. Tetapi kita tak rasa sebab ada sentuhan gravity, tak bergerak, kita rasa macam tu.
Tapi sebenarnya dalam perut bumi itu sentiasa bergerak-bergerak. Dan dia ada paku untuk kukuh-kukuhkan. Allah cerita tentang bumi ni macam mana. Cerita yang ketiga tu, ada 7 cerita sini. Rawasiya tamida bihi wa ja'alna fiha fijajan subula. Dan kami menjadikan padanya pada bukit bukau tu ada lurah-lurah yang kamu mudah nak lalu. Ada yang besar panjang. Supaya apa? Mudah kamu nak hidup di muka bumi. Yalah, kalau ada tanah rata, kita ada bukit ni, ada boleh duduk lah, bentong ni okey lah. Kalau semuanya sekali menegak, macam 4 segi, 3 segi pun dah boleh jatuh. Susah nak hidup. Allah ciptakan muka bumi ini mudah nak dilalui. La'allahum yahtadun. Moga-moga mereka dapat hidayat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah dijadikan bumi ini jadi tempat kamu duduk. Kamu boleh bersenang lenang di dalamnya. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Dan kami jadikan langit pula atap yang melindungi kamu. Atap yang melindungi kamu. Kita bayangkan macam mana pula kalau zaman dulu lagilah. Tak tahu saintifiknya lagi. Macam mana langit ni jadi atap. Diorang pada zaman dulu, zaman kafir Quraisy tu, diorang nampak langit ni tak boleh nak sentuh, jauh sekali. Macam mana dia jadi atap? Diorang fikir kalau ada pun jadi tiang pun. Nak angkat langit takut jatuh tu dah ada tiang. Zaman tu fikir macam tu. Tapi Allah ceritakan jadi atap. Bagaimana ke atap? Kat sana tu ada dia panggil ozon. Ozon yang jadi penapis terhadap radiasi matahari. Dia akan tolak balik cahaya-cahaya yang kiranya yang panas, yang kira boleh merosakkan bumi tu. Dia akan pantulkan balik. Pantul balik. Ada ozon. Ada ozon. Wa ja'alna as-samaa'a saqfa. Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang jadi pelindung. Wahum an ayatiha mu'ridun. Padahal orang-orang kafir itu apabila kami ceritakan kepada mereka ayat-ayat kebesaran Allah SWT, dia orang berpaling. Buat tak tahu je, buat dia je. Kita cerita, don't tell me anything. Don't preach me. Jangan ustaz, jangan. Berpaling daripada ayat-ayat Allah. Dapat macam mana? Itu sifat-sifat orang kafir. Apabila kita tunjukkan hujah-hujah rasional, dia orang tak nak dengar. Lebih-lebih lagi zaman Facebook ni, kita cerita yang baik, dia troll pula kat komen-komen tu. Troll ni macam-macam, kan? Jadi buat tak tahu lagi. Okay? Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Dan Allah lah, dialah yang menjanjikan malam, siang, matahari dan bulan. Kullum fi falakin yasbahun. Semuanya sekali pada falak, pada angkasa itu, yasbahun, berenang. Berenang. Bagaimana matahari ini boleh berenang? Kita zaman sekarang ni tengok matahari gerak macam tu je. Bila dia berenang? Kalau kita kata berenang ni macam apa? Macam ikan, gerak gitu kan. Tapi zaman sekarang ni, zaman astronomi dah canggih, dapat membuktikan bahawa matahari pun bergerak dikelilingi dengan bintang-bintang. Bukan bintang, dia panggilnya apa, planet-planet sekali dengan bumi, bergerak laju dalam keadaan yang bukan bergerak straight, dalam keadaan statik. Dia akan macam ada lenggok-lenggok dia. Ada lenggok-lenggoknya. Sebagaimana kita baca dah dalam surah Yasin tu, wasyamsu tajri li mustaqarrin lah. Dan matahari itu berlari, laju berlari. Kat sini sebut just tahun, lagi berenang. Tajri li mustaqarrin laha, bergerak dalam tempat dia. Tempat yang ditentukan. Tempat ditentukan. Ke arah mana? Wallahu a'lam.
Ada yang kata teorinya dia bergerak mengelilingi galaksi, dan di tengah-tengah galaksi itu ada black hole, tempat yang padat di situ, jirin-jirin yang padat. Wallahu a'lam. Saya pun belajar juga ni, sains-sains begitu je. Jadi yang mendalam lagi, kiranya saintis-saintis masih lagi mengkaji semuanya sekali. Dan Quran berceritakan hujah-hujah akal, hujah-hujah akal ini kepada kita, dan hujah-hujah saintifik kepada kita, agar kita beriman kepada Allah dengan lebih yakin lagi. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Maksudnya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelummu, wahai Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagaimana cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ayat ini bercerita, ayat ini diturunkan, ada riwayat diturunkan bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy, dia kata, kenapa kamu nak beriman kepada Nabi Muhammad tu? Dia pun akan mati juga. Dia pun akan mati juga. Ada lebih pada tu. Kamu nak ikut dia, dia pun keturunan Bani Manaf. Manusia juga dia akan mati. Bila dia mati, agama dia habis. Apa dia habis? Allah jawab. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Dan tidaklah kami jadikan manusia itu sebelum kamu semuanya tidaklah kekal. Sebelum kamu tak kekal, kamu lebih-lebih lagi. Kau Nabi Nuh umurnya panjang sampai 1000 tahun, tapi mati juga. Manusia kita ni semuanya mati juga. 94 belum tentu lagi. Ada yang 20 pun meninggal dah. Pelakon tengah TikTok tak tahu sakit apa, tiba-tiba mati. Umur 30-an. Muda lagi. Kita tak tahu. Tak ada siapa yang kekalnya, tak ada siapa. Dan Allah tidak jadikan manusia itu kekal. Ada cerita pula lagi, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Umar Khattab tak percaya Nabi Muhammad meninggal. Jadi antaranya lah, ni cerita daripada tafsir, ahli tafsir juga. Ada dua ayat. Satu, wa ma Muhammadun illa rasul, wa ma Muhammadun qad khalat min qablihi rusul illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Satu ayat ni, satu ayat tu. Muhammad itu semuanya sekali akan mati. Umar Khattab, janganlah kamu kata tak mati. Masa tu Umar Khattab mengamuk dah. Siapa kata Nabi Muhammad SAW mati, aku akan penggal lehernya. Para sahabat semua senyap sekali, semuanya senyap. Takutlah kena penggal leher, mati. Jadi apabila Abu Bakar dan Siddiq mendengar kalam-kalam pada Umar, Abu Bakar pun masuk ke rumah memastikan bahawa Nabi Muhammad SAW dah meninggal. Abu Bakar pun cium dahi Nabi Muhammad SAW, menutup mata baru cium dulu, dan keluar daripada bilik. Biasa tu bilik dia rumah Aisyah, anak dia. Dia sebut kepada orang ramai, antaranya ayat Quran ni, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Dan tidaklah kami jadikan bagi manusia itu sebelum kamu semua yang kekal. Tak kekal. Nabi Muhammad pun akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan para rasul sebagaimana sebelum ni juga.
Sebelum ni semuanya sekali akan mati. Apa imitta fahumul khalidun? Hei Muhammad, adakah kamu selepas kamu ni mati, kamu akan fikir mereka itu semuanya sekali khalidun ke? Sama? Kekal ke? Tak kekal kita ni. Semuanya tidak kekal. Tak kekal semuanya sekali. Oh, kiranya umur 90 pun kaki mana tak lagat dah. Mak saya pun dah 80 tahun pun, nak duduk pun sakit punggung. Kalau duduk pun sakit punggung. Kita ni tak ada kekal lama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap diri manusia itu, setiap diri manusia itu akan merasai mati. Merasai dha'iq. Dha'iq ni sebenarnya ayat ni digunakan untuk minum. Zauq. Merasai mati. Ayat ini metafor, mengatakan bahawa kita rasa macam rasa minuman tu. Sakit-sakit benar-benar mati, semuanya sekali akan rasa apa itu mati. Dalam keadaan kiranya sakaratil maut. Sakarat tu dia panggil, orang panggil mabuk mati. Macam pening lala akhir kali mati. Itu orang mati kiranya mati ke atas ke atas katil tu, macam tu lah. Orang mati kiranya yalah mati jalan raya tu sekejap je dong habis kan. Mati kemalangan kan. Mati ya, mati kemalangan, kebanyakannya lah coronavirus tu tak tahu lagi mati macam mana keadaan, sakit menggelepur tak tahu menggelepar. Ni keadaannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semuanya sekali ni akan merasai mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam keadaan hidup kamu sebelum pada mati itu, Allah akan test cuba kepada kamu. Keadaan susah, keadaan senang, keadaan baik, keadaan buruk, semuanya sekali Allah akan test kamu. Sebab apa? Dunia ini semuanya sekali adalah tempat untuk test keimanan kita. Adakah kita ni berjaya hidup kita di dunia ni? Orang kaya dengan cara orang kaya ditestnya. Test dengan apa? Test dengan duit. Orang miskin dengan orang miskinnya testnya. Orang politik dengan cara orang politiknya kena test. Itu bergemuruh juga politik itu. Katanya berkuasa kan. Belum tahu lagi. Lah masuk penjara aja. Kita ni test kita pun banyak dah. Duit tak ada, nak bagi makan ke anak bini tak ada, kena buat pinjaman bank pula susah. Tapi semua sekali di test itu, semuanya sekali ada pahalanya. Dan keadaan kita bersabar itu adalah ibadat. Bagi tahu saya macam tak bunyi azan pula kan. Dah lama sangat kata. Kita ni semua sekali akan ditest. Semua sekali kita akan ditest. Semua sekali diberi kiranya pahala. Ada hadis sebut ajaban li amril muslimin, li amril mu'minin. Rasulullah sebut pelik sangat cara orang mukmin. Bagus sangatlah kiranya. Takjub sangat, ajaban li amril mu'min. Idza asabatul syarra sabara fa kana khairul lahu. Apabila dia ditimpa dengan kesusahan, dia akan bersabar. Orang mukmin sepatutnya bersabar. Itu baik pada dia. Dia bersabar, tahan. Nak marah pun tahan, nak menangis pun tahan. Wa idza asabatul khair syakara fa kana khairul lahu. Dia apabila ditimpa dengan kebaikan, dia pun bersyukur. Itu pun baik juga. Dan keadaan semua orang mukmin sebenarnya, keadaan susah ataupun senang, semuanya baik. Jikalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni orangnya beriman. Tak sama dengan orang tak beriman. Apabila ditimpa orang-orang kafir, ditimpa dengan penyakit coronavirus baru-baru ni, bagi dia hidup dia dah macam dah habis. Dunia je tempat dia. Nak lari, di kuarantin, doktor nak ubat dia, nak tahan dia marah-marah doktor. Lepas tu ditarik topeng doktor tu, diludah pada muka doktor tu. Dan doktor tu pula
dihinggapi dengan penyakit coronavirus. Mati pula. Kelangkah pun. Kita orang Islam zaman-zaman dulu pun kena juga penyakit. Tapi walaupun bukan nama penyakit coronavirus, penyakit apa? Taun ke apa? Quran ingat. Hadis ingatkan kita. Hadis ingatkan kita. Jikalau ditimpa dengan penyakit-penyakit satu kampung tu, jangan kamu keluar dan jangan kamu masuk. Umar Khattab pun ingatkan kepada tentera dia, apabila ada satu kampung tu ada penyakit, jangan masuk dan jangan, kalau kamu dah masuk situ, jangan keluar. Kalau mati sebab taun, penyakit taun, apa yang kamu dapat? Kamu dikira mati syahid. Mati dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kamu bersama. Itu orang Islam apabila ditimpa dengan penyakit-penyakit, kiranya penyakit-penyakit berjangkit macam tu. Bersabar. Tetapi tengok macam mana dia orang. Menggelupur, nak lari daripada negeri. Sebab apa? Tak ada ayat Quran, tak ada ayat yang dia boleh percaya untuk mereka tidak lari pada tempat itu. Coronavirus tu, satu negeri kena kuarantin. Satu negeri Wuhan, lebih besar pada Melayu Malaysia. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah semuanya sekali akan kembali, dan semuanya sekali akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala.